kes kematian akibat COVID di Terengganu meningkat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCR merekodkan nilai pelaburan RM21.41 bilion tahun ini meskipun berdepan cabaran pandemik. Jumlah tersebut meningkat 34% sekaligus melepasi sasaran awal RM16 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kejayaan itu dipacu peranan strategik dan pelan tindakan proaktif yang berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA dalam menangani pemulihan pasca pandemik. Kejayaan NCR itu seperti digariskan dalam Pelan Pembangunan Strategik NCR 2021-2025. Datuk Seri Ismail berkata demikian menerusi kenyataan setelah mempengerusikan mesyuarat NCIA ke-27 bagi pembangunan NCR menerusi sidang video. Pembuatan kekal sektor utama NCR dengan menyumbang 32% kepada keluaran dalam negara kasar wilayah berkenaan. Jumlah pelaburan diluluskan bagi sektor berkenaan meningkat 304% daripada RM11.8 bilion pada separuh pertama tahun 2020 kepada RM47.91 bilion bagi separuh pertama tahun ini. Menerusi pendekatan serampang tiga mata NCR, nilai ekonomi wilayah berkenaan disasar RM300 bilion dan mewujudkan 161,197 peluang pekerjaan dengan nilai pelaburan swasta RM146.5 bilion menjelang 2025. Sejajar konsep keluarga Malaysia, 65,000 individu termasuk wanita, belia dan komuniti orang asli telah mendapat manfaat daripada program modal insan berpaksikan rakyat oleh NCIA. Manakala lebih 12,000 isi rumah daripada golongan miskin dan miskin tegar yang tersenarai dalam data e-Kasih dan iDamak diberi bantuan keperluan asas dan penjagaan kesihatan menerusi program Kasih Ibu NCR di Kedah, Perak dan Perlis. Sehingga kini 600 penerima telah menyertai program Empower NCR dan Jom Niaga at NCR dan mampu menjana pendapatan sendiri. Berikutan kejayaan tersebut, lebih 5,000 peserta lagi akan menyertai program sama dalam usaha mencapai sasaran Sifar Miskin Tegar RMK12 menjelang 2025. Pembukaan semula sempadan negara akan dilakukan secara berperingkat dan berhati-hati. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata langkah teliti perlu diambil bagi memastikan setiap perancangan ke arah era endemik berjalan lancar. Kuartet COVID-19. Datuk Seri Syamuddin yang juga pengerusi mesyuarat kuartet COVID-19 mahu setiap langkah yang diambil kerajaan difahami semua pihak agar usaha membendung penularan COVID-19 tidak terjejas. Ini tidak hanya merangkumi satu sektor sahaja, tetapi melibatkan kemasukan pekerja asing di bawah Kementerian Sumber Manusia, pelancongan di bawah Kementerian Pelancongan, perjalanan perniagaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, serta yang terbaru skrim BTL udara. Operasinya melibatkan Kementerian Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong, Kementerian Kesihatan YBKJ, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri. Beliau bercakap dalam sidang media di Parlimen. Baru-baru ini Malaysia dan Singapura mengumumkan bakal melancarkan laluan perjalanan vaksinasi VTL darat. Manakala VTL udara antara lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan lapangan terbang Changi Singapura akan bermula 29 November ini. Malah Indonesia terus senada untuk memperhalusi VTL antara Kuala Lumpur, Jakarta dan Kuala Lumpur, Bali. Keputusan muktamad mengenainya bergantung kepada jawatan kuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 yang dipengerusikan Perdana Menteri yang akan bersidang dalam masa terdekat.
Malaysia menyasarkan RM800 juta menerusi sektor pelancongan kesihatan tahun depan. Menteri Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad menaruh kepercayaan sektor pelancongan kesihatan yang sebelum ini menjana pendapatan mencecah RM1.7 bilion setahun sebelum pandemik COVID-19 berupaya pulih kembali menjelang 2025. Sektor kesihatan ini potensi yang besar dan itu sebabnya saya kadang-kadang kita gembel dengan seluruh tenaga. Kita bercakap tentang whole society. Kita kata kita nak kerjasama. Ini satu contoh yang baik di mana sudah ada kerjasama mantap. Nak mantapkan lagi supaya kita wujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak, yang berkualiti dengan menjadikan Malaysia destinasi ulung. Ya, the best, the first choice for healthcare tourism. Itu menjadi matlamat kita. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Malaysia sebagai hub rawatan hepatitis C sempena Insight 2021 di Ibu Negara. Jelasnya lagi, kerajaan menggariskan sasaran pendapatan RM520 juta tahun ini dan setakat Oktober lalu, sebanyak RM480 juta berjaya dicapai menerusi pelancongan kesihatan. Lebih ramai pekerja wanita dalam sektor pelancongan hilang pekerjaan akibat COVID-19 berbanding lelaki. Menurut analisis Organisasi Buruh Antarabangsa 2020, lebih ramai golongan wanita terlibat dalam sektor pelancongan yang paling terkesan akibat pandemik. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata, di Malaysia pekerja wanita yang terlibat dalam industri pelancongan berkurangan 2% kepada 48.3% pada 2020 berbanding 50.3% pada 2019. Kerajaan dalam pembentangan bajet 2022 mengorak langkah besar ke arah memacu pemulihan secara keseluruhan dengan komitmen memberikan manfaat sama rata kepada wanita dalam sektor pelancongan. In activities relating to tourism. Now, I think recently there are more women involved in tourist guides because we can see that a lot of them, they are, especially with regard to language skills. I can see that women are very good in language skills, especially foreign languages. Lebih 6,000 pemandu pelancong wanita memiliki lesen yang aktif. Ini menyumbang kepada 35% daripada pemandu pelancong Malaysian yang secara keseluruhannya berjumlah lebih 17,000. Datuk Seri Nancy menyatakan pada sesi mengenai impak COVID-19 terhadap wanita dalam pelancongan, dasar untuk pemulihan melalui sesi lensa jantina persidangan pertubuhan pelancongan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai pemerkasaan wanita dalam pelancongan di Asia dan Pasifik. Kes kematian akibat COVID-19 di Terengganu mencatatkan peningkatan dalam tempoh 3 minggu kebelakangan ini. 9 kematian direkodkan semalam dengan masing-masing 3 di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, 2 di Marang dan 1 di Hulu Terengganu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasemani Embong berkata, sehingga kini 647 kematian telah direkodkan. Meskipun kes COVID-19 tidak menunjukkan kenaikan, namun terdapat peningkatan kemasukan ke hospital. So kalau bila kita melihat dari segi peningkatan kes yang kategori 345 tadi di hospital, sekarang ni kategori 5 kita ada dalam 5% di hospital. Kategori 4 kita ada dalam 18% dan kategori 3 ada 11%. So dari segi memang ada peningkatan lah untuk 3 minggu kebelakangan ini berbanding dengan sebelum. Beliau berharap masyarakat di Terengganu tidak mengabaikan aspek pematuhan SOP dan kawalan kendiri kerana ia merupakan kunci utama kepada penurunan kes COVID-19. Belum ada sekolah yang ditutup di Johor meskipun terdapat beberapa murid yang positif COVID-19. Setakat ini, jangkitan yang berlaku masih dalam skala kecil membabitkan beberapa pelajar di beberapa sekolah. Exco Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Mazlan Bujang berkata tiada jangkitan berlaku dalam kalangan guru sekolah. Kehadiran pelajar juga berada pada tahap memuaskan. Tapi yang saya dipahamkan, kehadiran ni amat memuaskan. Amat memuaskan ni maknanya tak adalah teruk kita ingat sampai banyak hadir.
Beliau menghadiri sesi taklimat liputan internet dan telekomunikasi bersama ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Adun Johor di Auditorium Permata Sari Johor Bahru, Johor. 2,433 kes perceraian direkodkan di Terengganu sejak Januari sehingga 27 Oktober tahun ini. Jumlah itu menunjukkan penurunan berbanding 4,132 kes tahun lalu. Pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Muhammad Nur Hamzah berkata kes direkodkan itu berdasarkan penceraian atau pembubaran yang didaftarkan di Mahkamah Syariah seluruh negeri. Pada peribadi, pada sudut ekonomi. Yang kedua, pada sudut penghayatan agama masing-masing. Dan yang ketiganya pada sudut keakuan yang ada pada sifat suami ataupun pada sifat isteri. Yang keempatnya tekanan sosial, tekanan kehidupannya. Dalam erti kata lain, saya melihat faktor-faktor yang ada itu tidak ada perbezaan besar sebagaimana faktor-faktor yang sebelum ini. Kebanyakan pasangan bercerai berumur antara 21 hingga 65 tahun. Punca utama kerana tiada lagi persefahaman dan muncul pihak ketiga selain beberapa faktor lain. Ini yang baru berita kami terima. Sebuah pesawat tentera udara Diraja Malaysia 2DM disahkan terhempas dalam sesi latihan di Pangkalan Udara Butterworth pada pukul 10 malam tadi. Kejadian melibatkan pesawat Hawk MK108 bersama dua juruterbang itu berlaku pada pukul 10.07 malam di dalam pangkalan udara milik TUDM. Seorang anggota maut manakala seorang lagi cedera. Siasatan terperinci akan dibuat oleh pihak TUDM. Bertemu kembali. 89.90% pengundi awal menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari pengundian awal PRU Dun Melaka. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Kamaludin Ishak memaklumkan peratus itu mewakili 10,390 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan serta anggota polis. Jumlah keseluruhan pengundi awal adalah seramai 11,557 orang. Proses pengundian di 31 pusat mengundi berjalan lancar. SPR turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat menjayakan pengundian awal. Hasrat tiga pengundi awal untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing tidak tercapai selepas menjadi kontak rapat pesakit COVID-19. Pegawai pengurus Dun Macap Jaya Awel Luding Hamid berkata ketiga-tiga individu itu sepatutnya mengundi di IPD Alur Gajah. Baik, untuk proses pengundian awal ini terdapat 3 orang calon yang 3 orang pengundi lah yang di mana kontak rapat kepada seorang yang telah positif COVID, dan di dalam status My Sejahtera mereka tu berstatus merah. Maksudnya kita pun mendapat nasihat daripada PKD di mana kita tidak membenarkan pengundi tersebut untuk membuat proses pengundian. 340 pemilih awal dari 378 pengundi hadir melaksanakan tanggungjawab bagi memilih wakil bagi Dun Macap Jaya. Rakyat berhak mendapat akses maklumat yang cukup untuk membuat keputusan tepat dan bijaksana bagi PRU Dun Melaka. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, kerajaan mempunyai keyakinan terhadap kematangan rakyat untuk membuat penilaian. Justru platform yang disediakan Radio Television Malaysia RTM kepada semua calon yang bertanding perlu dimanfaatkan sebaiknya.
Kebenaran menyiapkan poster dan biodata calon PRU Dua Melaka menerusi RTM dapat memberi ruang lebih luas kepada calon bertanding memperkenalkan diri kepada pengundi. Fakta bahawasanya calon-calon tidak mempunyai ruang yang cukup itu adalah satu fakta yang benar, dan kerajaan tidak boleh memandang sepi kepada masalah itu kerana dia boleh menjejaskan proses demokrasi itu sendiri. Dan kalau sekiranya berlaku lopsided situation di mana hanya satu kelompok tertentu saja mempunyai akses sedangkan yang lain, calon-calon yang lain tidak mendapat akses, maka ketidakadilan berlaku dalam pilihan raya dan dia boleh menjejaskan proses demokrasi yang murni. Beliau ditemui selepas program bicara naratif di Wisma Berita Angkasa Puri. Kerajaan sentiasa menganggapkan bahawa hak mendapatkan informasi adalah perkara asas kerana keterbatasan berkempen dalam situasi pandemik ini. Bermula 14 November lalu, setiap calon yang bertanding PRU Dua Melaka dibenar membekalkan bahan kempen untuk disiarkan melalui saluran RTM. Tindakan segera harus diambil dalam menangani kepincangan dalam pengurusan sisa plastik global. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menjelaskan Malaysia telah melaksanakan Pelan Hala 7 ke arah sifar plastik sekali guna 2021-2030. Di samping itu akan memperkenalkan ruang kerja kelestarian plastik 2021-2030 yang memberi fokus kepada pendekatan ekonomi kitaran melalui pelaksanaan tanggungjawab pengeluar diperluas EPR. Salah satu fokus matlamat bangunan mampan ialah kelestarian sumber lautan dan menangani pencemaran marin seperti lambakan plastik marin, ancaman mikroplastik terhadap survival kehidupan akuatik, dan kini pelbagai langkah solusi telah dan akan diambil termasuk penggubalan satu perjanjian global khas untuk mengenai isu plastik marin ini. Beliau menyatakannya pada pelancaran persidangan Sea of Solution 2021 SOS 2021 yang diadakan secara maya. Melalui dasar dan pelaksanaan EPR yang sedang dirangka oleh KASA, syarikat-syarikat akan bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha mengurangkan sisa plastik. Pendekatan ekonomi kitaran telah dikenal pasti sebagai salah satu strategi untuk memastikan kelestarian sumber alam diberi keutamaan di bawah rancangan Malaysia ke-12 2021-2025. Negeri Sembilan merekodkan pengeluaran hasil ternakal bernilai 1.04 bilion ringgit tahun lalu dan masih mampu meningkatkan jumlah itu pada tahun akan datang sekiranya penternak mula mengaplikasi teknologi kecerdasan buatan AI. Justru penternak di Negeri Sembilan disaran menggunakan teknik tersebut terhadap ternakan mereka bagi memperbanyak baka baru yang lebih berkualiti. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, teknologi AI mampu menjana pendapatan yang lebih lumayan kepada penternak sekaligus meningkatkan sektor peternakan berbanding kaedah pembiakan secara tradisional yang digunakan ketika ini. Teknik AI adalah memasukkan benih jantan baka ilit ke dalam saluran pembiakan lembu betina secara manual tanpa pengawanan semula jadi. Untuk kalau mereka inginkan ibu, mereka boleh lahirkan betina. Tetapi kalau mereka ingin jual, mereka boleh lahirkan daging atau jantan. Untuk ini lebih cepat dan ini akan memberi pulangan kepada mereka. Dan khususnya kepada petenusu, mereka sukakan yang betina. Jadi mereka boleh pastikan ternakan yang dikeluarkan adalah ternakan yang betina yang lebih. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Bertemu Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Sembilan di Seremban. Polis Johor menahan 154 lelaki dan 80 wanita dipercayai terlibat pelbagai kesalahan dadah dan jenayah menerusi op cahaya yang dijalankan sepanjang musim perayaan Deepavali bermula 28 Oktober hingga 10 November. Operasi melibatkan 1,344 serbuan dan pemeriksaan ke atas 4,337 individu. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata 66 kes kekerasan direkodkan sepanjang operasi melibatkan 30 individu ditahan. Daripada jumlah tersebut, 16 individu merupakan ahli kumpulan kongsi gelap berumur 17 hingga 50 tahun.
Selain itu, seramai 70 individu ditahan kerana terlibat dengan kumpulan kongsi gelap sepanjang tahun ini. Pecahan geng adalah seperti berikut, iaitu 29 orang melibatkan geng 21, 16 melibatkan geng 36, 9 orang geng 04, 8 orang geng 08, 2 orang geng Hong Hong San, 1 Ang Kong Kia dan 5 orang Ngo Sik Ki. Daripada jumlah tersebut, 20 individu telah diambil tindakan mengikut Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA. 19 buah penjara kluster yang merempatkan banduan kes dadah akan dibina pada tahun hadapan. Projek rintis itu bermula di penjara Sungai Buloh serta penjara Kajang di Selangor. Dengan adanya penjara kluster dadah tersebut, kesemua pesalah dadah yang perlu menjalani pemulihan secara intensif akan ditempatkan di penjara terlibat. Menurut Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional Jabatan Penjara, Dato' Abdul Aziz Abdul Razak, dijangka kesesakan banduan di penjara setiada dapat diatasi selain meningkatkan keberkesanan program pemulihan kepada pesalah dadah. Jadi dapat menempatkan setiap center ini 500 pesalah dadah. So secara keseluruhannya kita menjangkakan ada 19 kluster dadah ini. Di mana projek ini kalau ikutnya dimulai pada tahun hadapan di penjara Sungai Buloh, 2 kluster dadah dan 1 di penjara Kajang. Jadi dengan adanya kluster ini, semua keselakasan dadah yang kata apa perlu menjalani pemulihan secara intensif, jadi kita akan letakkan mereka ini di kluster-kluster dadah ini. Sehingga kini terdapat 60%, iaitu 42,000 pesalah dadah di penjara daripada 63,000 pesalah yang melibatkan kesalahan lain. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pusat terapi komuniti di Institusi Pemulihan Dadah Jelebu. Pusat terapi komuniti merupakan kaedah yang terbukti keberkesanannya dan diiktiraf bagi merawat serta memulihkan penagih dadah. Ia mula diperkenal kepada institusi penjara pada 1992 di Rawatan Pemulihan Dadah Penjara Kajang. Gejala dadah di Kedah, seramai 35 penagih ditahan dalam serbuan di beberapa buah kampung di daerah Pendang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kedah ACP Muhammad Taufik Maidan berkata dalam operasi selama 2 hari, pihak polis berjaya merampas dadah jenis heroin seberat 9.57 gram, syabu 5.81 gram dan ganja seberat 2.52 gram. Serbuan menerusi optapis khas itu dilakukan di Kampung Paya Kencut, Kampung Caruk Kodong dan Kampung Asam Jawa. Selain itu di Kampung Bendang Raja, Kampung Lubang Leret, Kampung Paya Sulaiman dan Kampung Lahar Batu. Dalam sindiket pemalsuan dokumen imigresen ditahan, suspek lelaki warga negara Pakistan berumur 37 tahun ditahan bahagian persikan operasi khas Jabatan Imigresen Malaysia JIM di sebuah kondominium mewah di Setapak pada 12 November lalu. Sindiket yang telah beroperasi sejak setahun lalu telah menyebabkan kerugian hasil kerajaan khususnya dalam bentuk bayaran levi pekerja asing hingga mencecah jutaan ringgit. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Indra Khairul Zaimi dalam satu kenyataan berkata susulan penangkapan suspek telah membawa pasukan operasi ke sebuah kondominium lain di Jalan Genting Kelang yang turut disewa untuk kegiatan sama. Sindiket mengenakan bayaran antara RM300 hingga RM500 bagi setiap pelekat pas lawatan kerja sementara PLKS bergantung kepada kualiti yang dikehendaki pelanggan. Manakala bagi lesen memandu, bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM50. Operasi turut merampas set peralatan komputer, mesin pencetak kad, pelbagai jenis cak perwakilan asing dan lain-lain peralatan yang digunakan dalam aktiviti haram berkenaan. Turut dijumpai stok pelekat yang masih kosong dan wang tunai berjumlah RM13,710 yang disyaki hasil jualan dokumen palsu berkenaan.
Sukan kita mulakan dengan kejohanan badminton Indonesia Masters 2021. Hari pertama saingan menyaksikan kem badminton negara sekali lagi dikejutkan dengan khabar tidak gembira. Ini susulan pemain perseorangan lelaki nombor 1 negara Lee Zijia terpaksa menarik diri di pusingan awal selepas mengalami kecederaan ketika menentang pemain Denmark Rasmus Gemke di set pertama. Laporannya bersama wartawan Tina Rama di Bali, Indonesia. Pada aksi pusingan pertama tersebut, Zijia dilihat bermula dengan baik namun kesakitan mula terpancar pada wajahnya ketika pertengahan permainan. Meskipun cuba meneruskan permainan, namun pemain berusia 23 itu terpaksa akur dengan kecederaan yang membelenggunya sejak terbuka Hilo 2 minggu lalu. Memang injury saya pun belum 100% recover dan tapi tadi saya pun try dan memang masih sakit lagi. Dan saya rasa bukan saja back injury, saya rasa badan saya pun sangat letih dan mungkin ada spot pun ada small injury, so consider about that. Belakang pun ada tournament lebih besar lagi, so saya consider over. Bagaimanapun, juara All England itu tidak menolak kemungkinan untuk menguji tahap kemampuan sekali lagi pada kejohanan terbuka Indonesia. Saya pun tak boleh janji apa, tapi macam saya cakap akan tengok tournament by tournament lah. Zijia akhirnya terpaksa akur dengan kondisi tubuhnya yang tidak mengizinkan beliau beraksi. Walaupun dengan keletihan dan tampil dengan semangat yang tinggi, namun isyarat tubuhnya jelas menunjukkan dia perlu berehat. Kita mengharapkan Zijia dapat sembuh sebaik mungkin sebelum 2 kejohanan bermula. Tina Rama, Bali, Indonesia, Berita RTM. Konfederasi Hoki Malaysia KHM telah mengubah tarikh kejohanan Liga Hoki Remaja Malaysia MJHL 2021 yang sepatutnya berlangsung pada 26 November hingga 2 Januari 2022 kepada 11 Disember hingga 30 Disember 2021. Perkara itu diumumkan Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan KHM Datuk Seri Dr. Aniljit Singh. Menurut Anil, selain kekangan cuaca, keputusan itu dibuat selepas pasukan bertanding berdepan isu pelepasan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Jelas beliau, ini kerana tarikh asal kejohanan akan mengganggu sesi persekolahan pelajar yang akan bermula pada 22 November. Tapi secara logiknya kita pun harus faham kerana pengetua-pengetua ni saya rasa tak akan syorkan pemain dorang, pelajar-pelajar dorang keluar kerana sekolah bermula 22. Terus selepas 4 hari diorang keluar, itu saya rasa even if I become a principal, I also maybe will think twice on this. Justru 11 Disember dilihat sebagai tarikh sesuai memandangkan cuti sekolah akan bermula pada 10 Disember. Jelas Anil, edisi kali ini hanya menyaksikan 25 pasukan bertanding bagi kategori lelaki, manakala perancangan bagi kategori wanita akan dimaklumkan kelak. Berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, terus amalkan kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di Berita RTM, saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.